Baik, kita boleh mulakan ayat 136 Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 136. Ulaika. Mula dia ya. Ulaika, orang-orang itu, jazauhum, balasan mereka, maghfiratun, keampunan, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka, wajannatun, dan kebun-kebun syurga, tajri, ia mengalir, min, daripada, tahtiha, bawahnya, al-anhar, oleh sungai-sungai. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya, wa ni'mah, dan sebaik-baik, ajru, ganjaran, al-amilin, orang-orang yang beramal. Baik, saya masuk mula ya. Ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim. Orang-orang itu, balasan mereka, keampunan daripada Tuhan mereka. Siapa orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang mencari jalan keampunan daripada Tuhan mereka, bersegera kepada tiap-tiap yang mendapat keampunan Tuhan. Apa dia? Diterangkan dalam ayat 134 yang lalu. Mereka membelanjakan ketika senang ataupun susah. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang dapat menahan daripada kemarahan. Mereka juga adalah orang-orang yang suka memberi kemaafan. Dan mereka juga, bila melakukan keburukan atau kejahatan atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka cepat-cepat kembali kepada Tuhan minta ampun. Jadi inilah orang-orang yang mencari jalan keampunan Allah. Balasannya, jazauhum maghfirah. Balasan mereka ialah maghfirah, keampunan, min rabbihim, daripada Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan kebun-kebun surga yang mengalir daripada bawahnya oleh sungai-sungai, khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya, dalam surga. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik ganjaran orang-orang yang beramal. Inilah balasan dia, ya, balasan yang Allah berikan kepada mereka, keampunan dan syurga. Ya, itulah balasan yang terbaik buat mereka. Baik, kalau nak jadikan sebagai hafalan, elok ia dimulakan dengan ayat 133 sampai 136. Ayat ini dikatakan sebagai cerita yang lengkap, dan di situ, ya, pelajaran-pelajaran yang mana, ya, balasan daripada
ya, amal-amal yang di atas itu adalah syurga. Jadi kalau nak menghafal, hafalkanlah daripada ayat 132 133 sampai 136. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, tu mula dia, ya. Ini satu cerita, satu rangkap, ya, yang dimulakan dengan bersegeralah kepada keampunan Tuhan mereka. Kemudian ciri-cirinya, ya, bagaimana nak mendapat, ya, jalan keampunan itu. Itu ayat 34, ayat 35, ya. Kemudian 36 tu balasan dia. Okey, kita teruskan lagi ayat 138. 137. Qad, sesungguhnya. Khalat, telah berlalu ia. Min qablikum, daripada sebelum kamu. Sunan, jalan-jalan. Fasiru, maka berjalanlah olehmu. Fil ardi, di bumi. Fanzuru, maka lihatlah olehmu. Kaifa, bagaimana. Kana, adalah ia. Akibatu, kesudahan. Al-mukazzibin, orang-orang yang mendustakan. Ayat 38. Haza, ini. Bayan, keterangan. Ataupun penerangan. Penerangan pun cantik juga. Penerangan. Linnas, bagi manusia. Wahudan, dan petunjuk. Wa mau'izatun, dan pengajaran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Simak semula ayat 137. Qad khalat min qablikum sunan. Sesungguhnya telah berlalu ia daripada sebelum kamu. Jalan-jalan. Atau lain makna, ya, sunnah Allah. Ya. Maknanya sunnah Allah, ataupun dikatakan sebagai umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah, sudah berlalu daripada kamu. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah olehmu di bumi. Fanzuru, maka lihatlah olehmu. Kaifa, bagaimana. Kana, adalah ia. Akibatul mukazzibin, kesudahan orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang berdusta. Ataupun orang yang mendustakan. Maknanya, berjalanlah di bumi. Lihatlah kesan-kesan umat-umat yang dahulu yang Allah sudah binasakan. Dan lihatlah kesan-kesan mereka. Masih wujud lagi di bumi. Masih dapat dilihat lagi. Orang-orang Mekah, suruh berjalan. Lihat sendiri. Maksud orang-orang kafir Mekah, lihat sendiri. Macam mana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Mereka pergi arah ke Syria, ke Jordan. Mereka melintasi negeri-negeri umat yang Allah binasakan. Termasuklah mereka melihat lautan mati.
dan mereka berjalan di tepian lautan mati. Itu adalah kesan daripada umat yang mendustakan Rasulnya Nabi Lut masa itu. Negerinya sudah diterbalikkan menjadi lautan dan dikatakan sebagai lautan mati sebab dia tidak bertembung dengan lautan besar. Itulah akibatnya kesudahan mendustakan Rasul. Haza bayanul linnas. Ini penerangan bagi manusia, wahudan, dan juga petunjuk. Ini balik kepada Quran. Ini, mana Al-Quran ini adalah penerangan bagi manusia. Wahudan, dan juga petunjuk. Wa mau'izah, dan juga pengajaran. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya cerita-cerita yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, umat-umat yang telah dibinasakan kerana mendustakan Rasul-Rasul Allah, ini penerangan buat manusia. Jadikanlah ia sebagai iktibar dan pengajaran. Baik, kita sambung lagi ayat 139. Wala tahinu, dan jangan kamu lemah. Wala tahinu, jangan kamu lemah. Wala tahzanu, dan jangan kamu berduka cita. Wa antum, walhal kamu, al-a'launa, orang-orang yang paling tinggi. In kuntum, jika adalah kamu, mukminin, orang-orang yang beriman. Biasa masa mula. Wala tahinu wala tahzanu, dan jangan kamu lemah dan jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa, walhal kamu orang-orang yang paling tinggi. In kuntum mukminin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Paling tinggi maknanya ialah darjat. Darjat kamu adalah paling tinggi. Kerana apa? Kerana kamu beriman. Itulah darjat kami paling tinggi. Sebab itu, kenapa kamu bersikap lemah dan kamu bersikap berduka cita, putus asa, putus harap. Sedangkan kamu orang mukmin adalah orang yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Janganlah lemah, janganlah malu untuk menyatakan diri sebagai orang Muslim, orang mukmin, sebab itulah darjat yang paling tinggi. Sedangkan orang-orang kafir yang setengahnya orang Islam ini memuliakan, mereka adalah darjat yang paling bawah, asfala safilin. Mereka adalah darjat yang paling bawah. Kerana apa? Kerana sifat-sifat kekufuran mereka. Darjat mereka adalah paling bawah dibandingkan dengan orang mukmin. Sebab itu orang mukmin, dia tidak boleh merasa lemah dan tidak boleh sampai putus asa, duka cita, gantung diri, bunuh diri. Jangan sampai kepada peringkat itu. Sebab itu bukan ajaran Islam. Kita yakinkan ayat ini. Sebab kita mempunyai jalan yang masih jauh ditempuh. Bukan sebagaimana orang-orang yang bukan Muslim. Mereka mati dirasakan habis cerita. Kita tidak. Mati ada lagi jalan yang perlu ditempuh. Dan di sana ada satu kehidupan lagi yang tidak ada penghujung. Jadi jangan kerana dunia, hal dunia ini, kita berduka cita, kita sedih, kita lemah, lalu kita pun bunuh diri, contohnya. Jangan buat demikian. Sebab
ia akan merugikan masa depan yang tidak ada penghujungnya, iaitu akhirat. Rugi kita. Baik, sambung lagi ya. Ayat yang 140. In jika yamsaskum, ia menyentuh akan kamu, korhun, oleh luka, fakot, maka sesungguhnya, masa telah menyentuh ia, al-kauma, akan kaum, korhun, oleh luka, misluhu, seumpamanya, watilka, dan itu, al-ayam, hari-hari, nudawiluha, kami edarkan akannya, bainan nas, di antara manusia, waliya'lama, dan supaya ia buktikan, Allahu, oleh Allah, alladzina, akan orang-orang yang, amanu, telah beriman mereka, wayattahiza, dan ia jadikan, minkum, di antara kamu, syuhada, orang-orang yang mati syahid, wallah, dan Allah, la yuhibbu, tidak ia suka, az-zalimin, akan orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula. In yamsaskum korhun, fakot massal kauma korhun misluhu, jika ia menyentuh akan kamu oleh luka, maka sesungguhnya telah menyentuh ia akan kaum oleh luka, seumpamanya. Mana dalam ayat ini mengesahkan asalnya ialah pada peperangan Uhud. Ya, jadi ayat ini memberitahu, jika kamu luka, kamu sakit, kamu parah, ya, kaum yang kufar itu juga merasai macam mana yang kamu rasai, seumpama yang kamu rasai. Kalau kamu luka, mereka juga luka. Watilkal ayam, dan itulah hari-hari, nudawiluha, kami edarkan akannya, bainan nas, di antara manusia. Ini maknanya hari-hari yang diedarkan, Allah edarkan, pusingan, ya, pusingan di antara manusia. Macam dikatakan, ya, hari ini hari awak, esok tak tahu pula hari aku. Bahasa-bahasa macam itulah selalu yang kita sebut, ya. Itu dikatakan nudawiluha bainan nas, kami edarkan di antara manusia.
Waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan supaya ia mengetahui tak sesuai di sini, sebab Allah Maha mengetahui. Tak perlu ia mengetahui. Jadi sebelum tu Allah tak mengetahui. Tak munasab, tak logik. Jadi terjemahkan dengan dan supaya ia buktikan oleh Allah akan orang-orang yang telah beriman mereka. Jadi Allah nak buktikan siapa yang benar-benar beriman. Sebab peperangan Uhud ini adalah di antara peperangan yang dikatakan umat Islam kalah, orang kafir menang masa itu. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan ia jadikan di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Sebab itu yang meninggal atau yang mati masa itu ada 70 orang yang syahid pada peperangan Uhud. Dan juga Nabi dalam keadaan yang parah, giginya patah. Jadi cerita mengenai tentang Uhud ini, kalau nak dikatakan sebagai kalah, sebenarnya umat Islam tu masih menang lagi. Kalau dibandingkan dengan perbandingan dengan peperangan yang lain, seperti peperangan Badar contohnya. Orang Islam dapat membunuh 70 orang dan dapat menawan 70 orang. Jadi masih menang lagi orang Islam nak dikira. Dan yang gugur juga bukan artinya dia kalah, tapi dia sudah mendapat kemenangan di sisi Allah sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak suka akan orang-orang yang zalim. Zalim di sini mana ialah kafir. Jadi Allah tak suka kepada orang-orang yang kafir. Baik, dalam ayat ni cuba kita tengok tata bahasa dia daripada ayat yang mula kita baca, iaitu daripada ayat 136. 136. Cuba semak semula tata bahasa yang kita tengok kat sini mengikut pelajaran sorof. Maghfiratun, keampunan. Keampunan ini termasuk apa? Masdar. Kalau kita ikut kamus, maghfiratan, tan. Kalau kita hafal untuk pelajaran sorof tadi, bunyinya atas, tan. Tapi kalau jadi ayat, kadang dia jadi dhammah, seperti ini. Mir rabbikum wa jannatun tajri. Tajri termasuk apa? Tajri termasuk apa? Mudhari. Termasuk mudhari. Kemudian sambung lagi. Khalidina. Fa'il. Khalidina termasuk fa'il. Termasuk fa'il, isim fa'il. Kena sebut isim fa'il. Isim fa'il. Khalidina ialah isim fa'il. Wazan fa'ilun, khalidun. Ni'mah ni fi'il jumud namanya. Tandakan ni'mah. Besok jumpa ni'mah, bi'sa, dia sama tu. Ni'mah atau bi'sa maknanya fi'il jumud. Fi'il jumud. Fi'il jumud. Jumud ni mana beku. Dia tak ada mudhari'nya. Mati saja, ni'mah.
Jadi ya, kalau jumpa bi'sa macam tu juga. Nikma, bi'sa, itu maknanya disebut fi'il jumud. Jumud ni mana beku, beku. Amilin termasuk apa? Amilin. Isim fa'il. Amilin tu isim fa'il. Sama dengan khalidin. Macam tu ya. Isim fa'il. Baik, sama lagi. Ayat yang ke 137. Kholat. Kholat. Ada ta mati tu. Itu fi'il mati. Fi'il madi ya, tak ada ta ta'nis tu, itu memang untuk muannas lah. Ya. Untuk muannas. Perempuan kholat. Kalau lelaki kholah, perempuan kholat. Kemudian siru. Termasuk apa? Siru. Siru. Fi'il amar. Tengok pada makna. Kalau tak ada pada wazan, tengok pada makna. Berjalanlah olehmu. Itu fi'il amar. Unzuru. Amar juga. Kana. Madi nakis namanya. Madi nakis. Nakis ni maknanya kurang. Sebab itu madi kan selalu kita terjemah letak telah. Ya, bila tak ada, bila nakis, kana ni termasuk nakis, dalam terjemah tak perlu letak telah. Telah adalah ia. Tak payah letak telah. Adalah ia. Terus ya. Mukazzibin. Termasuk apa mukazzibin? Isim fa'il, tapi lebih daripada 3 huruf ya. Kalau yang 3 huruf macam yang atas amilin ya. Baik, ayat yang ke 138. Hudan termasuk apa? Masdar. Mau'izah juga masdar ya. Masdar ya. Macam maghfiratun. Dia sama. Lil muttaqin. Muttaqin isim fa'il lebih daripada 3 huruf. Ayat 139. La tahinu. Ya. Nahi. Nahi sebab Allah tu. Jangan. Jangan kamu lemah. Baik, depannya la tahzanu. Nahi. Sama nahi. Al-a'launa. Mubalaghah ada sabdu tak? Mubalaghah ada sabdu tak? Yang kita belajar ada sabdu tak? Mubalaghah. Yang ada. Ya, tabdil. Tapi jamak. Ini tabdil jamak. Kalau dia mufrad, buang waw nun dia. Ya. A'la. A'la saja. Ini a'launa. Kuntum madinaki sama dengan kana. Ada punya tasrif kana, ya. Mukminin isim fa'il lebih 3 huruf guna mim. Mukminin, ya. Yamsas ayat 140. Yamsas mudhari. Ya. Massa. Massa. Madi. Nudawilu. Mudhari. Dan nun tu kami. Awal nun kami. Depannya lagi ya lama. Mudhari ada ya tu, ya lama, ya. Amanu. Madi.
Yattahiza. Mudhari. Ya. Yuhibbu. Mudhari. Ya. La tu bukan nahi ke? Ada la tu? Bukan. Bukan nahi. Kalau kita nak jadikan dia nahi, jangan. La tuhibbu. Tak mati pun. Bil nahi kan mati. Tak, jangan tukar kata. Ambil iya juga. La yuhib. Agak-agak ba tu berapa? Yang ada kat sini. Sekarang saya nak tanya, ba tu ada berapa dalam ayat ni? Ba ada 2. Kalau la yuhib, lah kena buang 1. Ba dia. Masih ada lagi 1 dibuang. Kenapa? Tak, daripada la yuhbib. Matikan ha tu, matikan ha. La yuhbib. Macam tu. Ya. La yuhbib. Jangan buang ba. Ba tu tu bukan mu'tal. Ya, huruf asli. Ya. Huruf sahih dia. Tak boleh buang. Ya. Zalimin masuk apa? Isim fa'il. Ya. Kalau ini jamak. Kalau mufrad zalim saja. Atau zalimuna atau zalimina. Ya. Ini dia punya jamak macam ni lah. Kalau mufrad buang ya nun. Kalau ada waw nun pun buang waw nun. Ya. Baik, saya nak tengok latihan dulu. Latihan dulu yang dah buat. Latihan yang dah buat. Pertama apa? Hazainun. 1 hazainun. 2 Koproha. 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 Apa pedas? Pedas. Okey. 3 Shim hadal. Okey, 4 Mim hakof. Mim hakof, okey. Mim hakof. Okey. Okey. Yang makadam. Betul. 5 Sinba. 6 5 ya. Okey. Nombor 1 dulu. Zainun apa nak bariskan? Hazina. Mudhari'nya? Masdarnya? Aznan. 3-2. 7. 7-2. Okey. Nombor 2? Qoriha. Mudhari'nya? Yakrahu. Masdar? Korhan. Sama dengan atas. 306. Okey, nombor 3? Syahida. Mudhari'nya? Yashhadu. Masdarnya? Syuhudan. 176.
Okey, nombor 4. Mahako mudhari'. Ya mahaku yang kita jumpa dalam Quran tu ya. Ya mahaku. Masdarnya mahkon, sama dengan atas nombor 1 dan 2. Mahkon. Okey, rujukkan 782. Oh, 3. 382. Okey, akhir nombor 5. Ada 3 ya. Ambil hasibah. Hasibah mudhari'nya apa? Yahsibu. Okey, yahsibu. Okey. Masdar hisbanan. Muka iya ke? Oh. Tak apa. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Muka rujukan dia 72. Okey, sekarang kita buat lengkapkan ya. Hazina, yahzanu, haznan, amar, nahi, ihzan, nahi, la tahzan. Isim fa'il, isim maf'ul. Mahzunun. Okey, makan, zaman, alat. Mahzanun, mihzanun. Tafdil mubalaghah. Ahzanu bukan Z ya. Ahzanu. Hazanun. Madi majhul, mudhari' majhul. Yahzanu salah, yuhzanu. Huzina, yuhzanu. Ya. Baik ya, dalam saraf ni, cuba kita perhatikan. Yang kita perlu perhatikan 3 huruf ni. Madi, mudhari', masdar, amar, nahi. Madi, mudhari', masdar, amar, nahi. Kalau yang semua ni betul, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, zaman, alat dan seterusnya tafdil sampailah madi majhul, mudhari' majhul, dia punya wazannya sama. Yang tak sama ialah kedudukan madi, mudhari', masdar. Kemudian isim fa'il, amar dan nahi, kita kena tengok mudhari' dia. Amar nahi jangan lupa tengok mudhari' dia. Kalau baris atas, kalau bawah bunyi bawah. Macam tu. Kalau itu betul, yang lain tu nanti akan betul lah sebab yang lain wazannya sama. Fa'ilun, hazinun, mahzunun, semua sama. Bentuk macam tu. Ya. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2. Qoriha yakrahu korhan. Amar, ikrah, la takrah. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, makan, zaman, alat. Makrohun, mikrohun. Ya, tafdil mubalaghah. Sama wazan dia. Akrahu, qarrahun. Madi majhul, mudhari' majhul. Yukrahu. Baik, nombor 3. Syahida yashhadu syuhudan.
Ishhad. La tashhad. Isim fa'il, isim maf'ul. Syahidun, masyhudun. Makan zaman alat. Ya, tafdil, mubalaghah. Ya. Madi majhul, mudhari' majhul. Ya, syuhida yushhadu. Okey, ya. Kita ambil tahu juga syahida yashhadu. Yashhadu ni mudhari'. Yang kita sebut selalu ashhadu itu mudhari'. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu. Aku bersaksi. Yashhadu, ia bersaksi. Ya. Jadi ashhadu itu mudhari' itu aku bersaksi. Okey, nombor 4. Ya. Mahaka yamhaku mahkon. Amar dia mana imhak. Imhak. Nahi la tamhak. Isim fa'il, isim maf'ul. Mahikun, mamhukun. Makan zaman alat. Ya, tabdil mubalaghah. Lagi? Mubalaghah? Mahakun. Madi majhul, mudhari' majhul. Ya, muhika yumhaku. Okey, nombor 5. Hasiba yahsibu hisbanan. Amar, nahi. Ya, isib la tahsib. Makan zaman alat. Isim fa'il, sorry. Isim fa'il, isim maf'ul. Hasibun, mahsubun. Makan zaman alat. Mihsabun. Tafdil mubalaghah. Hassabun. Ya. Ahsabu, hassabun. Okey. Madi majhul, mudhari' majhul. Ya, ya. Baik. Untuk latihan ya akan datang. Ya. Ini sekali lagi ya, mungkin ini last untuk 3 huruf ya. Lepas tu kita akan masuk 4 huruf lah. Saya rasa biar mahirkan betul 3 huruf ni. Jadi rasa dah laju dah. Yang lain-lain tu rasanya dah boleh ikut lah. Ikut ya. Itu kaedah untuk 3 huruf. Jadi 3 huruf ni dia tidak boleh main reka-reka sendiri. Kalau 4 huruf boleh. Kalau 3 huruf dia kena ikut kamus. Sebab kita tak biasa dengan bunyi di atas ke bawah. Kecuali yang dah biasa sebut doroba, selalu dah sebut doroba. Takkan doriba pula. Ya? Tetap doroba. Jadi itu biasa. Kalau kalimah-kalimah yang tak biasa, pasti kena tengok pada kamus. Jadi bila tengok kamus, dia akan bagi madi, mudhari', masdar. Bila kita dapat 3 ni, artinya kita dah boleh buat fi'il amar dengan fi'il nahi ikut mudhari'. Okey, dah betul. Kemudian tinggal sambung, isim fa'il, isim maf'ul, semua dah mengikut wazan yang diberi. Jadi tak ada masalah. Yang nak pegang ialah madi, mudhari', masdar dengan amar, nahi. Yang lain wazannya sama. Dia punya wazan dia akan bentuk yang sama. Boleh. Ya. Kemudian kita teruskan lagi untuk latihan akan datang pula. Ya. Kita tengok pada perkataan. Kita ambil ayat 1, 4, 3. Tak kira walaupun dia berulang. Tapi buat juga ya. 1, 4, 3. Perkataan tanzurun. Tanzurun.
Kemudian ayat 144, ya, perkataan dia ialah kutila, hujung, kutila. Kutila. Kemudian ayat itu juga cari perkataan yan kolib. Wa may yan kolib. Yan kolib. Okey, dah jumpa dah? Wa may yan kolib. Yan kolib tu ya, gariskan. Nah. Kemudian ayat 144 juga yang itu, hujung ayat. Syakirin. Syakirin. Ya. Kemudian ayat 146, perkataan kathirun. Dan dalam ayat 146 juga cari perkataan do'ufu. Wa ma do'ufu. Do'ufu tu. Ya, ada berapa dah? 6. Ya. Okey, satu lagi untuk jadikan 7 hari. Untuk jadikan 7 hari, ambil ayat 147. Sabit ujung dia. Sabit. Cuba cari perkataan sabit. Pi amrina sabit. Wasabit, ya betul. Wasabit. Cari perkataan dia ialah sabit tu. Ya. Itu sabit tu, itu 4 huruf. Kita ambil ni 4 huruf ya. Jadi kena buat 3 huruf. Ya. 3 huruf. Jadi 3 huruf dia sin bata, bukan sin baba ya. Sin bata. Sin bata pula. Sa bata. Sa. Bukan sin, sa. Sa bata. Bukan sa baba tu, bukan ya. Sa bata ya. Sin bata. Cari sa ba dengan ta. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqar